My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi hadithan sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan inayah bantuan untuk sama-sama kita berada dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita akan mendalami kepada halaman yang ke-92 daripada surah An-Nisa. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak adalah ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita meneruskan surah An-Nisa pada hari ini, di mana semalam kita sudah pun melihat kepada beberapa panduan di dalam Al-Quran berkaitan dengan jihad ya, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Allah memberikan amaran dan juga jangan sampai kita menyebarkan berita yang tidak pasti kecuali apabila kita sudah pun merujuk kepada Rasul kalau zaman itu, pemimpin, dan juga ulil amr, orang-orang yang menguruskan urusan di kalangan kita. Jadi pada hari ini insya-Allah kita ingin menyambung ya, dan kita mulakan dahulu tuan-tuan yang berada di atas talian boleh share di Facebook agar kita dapat memahami pada minggu ini konsep yang benar berkaitan dengan pengurusan masyarakat, tentang pelbagai jenis manusia yang Allah bongkarkan di dalam halaman ke-92 ini. Jadi share di Facebook dan kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah dengan Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah pada hari ini untuk kita mengingatkan diri kita bahawa kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus kita ini dipimpin dengan bantuan hidayah daripada Allah, dan salah satu cara untuk kita mendapat hidayah ini apabila kita berpegang kepada tali Allah, iaitu Al-Quran. Ini yang dibahaskan dalam surah Ali Imran, dan dalam surah An-Nisa ini juga Allah membawakan tentang perkara ini. Ya, kita akan bertemu dengan ayat afala yatadabbarunal Quran. Mengapa
kenapa kamu tidak tadabbur, ya. Dan ayat ini nanti ketika kita akan berjumpa dengan ayat ini, ia muncul ketika perang, ya. Ketika Allah memberi komentar tentang perang, Allah membawakan tentang tadabbur kerana tadabbur al-Quran ini adalah satu disiplin untuk memastikan kita umat Islam sentiasa berpijak pada kebenaran daripada sumber, bukannya kita teka-teka, kita rasa macam kita ada sesuatu maklumat tapi rupa-rupanya adalah halusinasi. Itu yang kita tidak mahu, Ustaz, ya. Ada orang kata saya bermimpi, saya berjumpa dengan pakar A, pakar B, pakar C, tapi rupanya orang ini pun dapat dia punya gelarannya dengan beli pakai bawah meja. Itu yang kita tidak mahu perkara itu berlaku dalam masyarakat umat Islam untuk memastikan keamanan bagi negeri dan negara ini. Mari kita sama-sama perhatikan kepada apakah sinopsis bagi halaman 92. Bermula daripada ayat yang ke-87, Allah menyambung. Semalam kita bercerita tentang tahiyah, ya, tentang salam, good morning, ya. Maka pada hari ini kita menyambung tentang pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ya, ini perkara yang kita akan lihat bersama. Allah pasti akan mengumpulkan kita. Dan diteruskan pada ayat 88 hingga 91. Ada 3 ataupun 4 ayat lagi sifat-sifat orang munafik, tipu daya dan usaha mereka untuk mengkafirkan umat Islam serta cara menguruskan mereka. Ya, kita harap kita bukan orang munafik tersebut dan kita nak tahu macam mana menguruskan orang-orang yang ada sifat ini. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 87 hingga 90 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita syukur pada saat dan ketika ini kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu kurniaan yang sangat besar. Kita dapat bersama-sama membaca Al-Quran. Tadi Ustaz Fazrul dah sebut afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah Taala peringatkan lagi dalam surah An-Nisa ini, iaitu pada ayat yang ke-82, kenapakah kamu semua tidak mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran? Ia satu peringatan yang cukup penting kepada kita semua. Al-Quranlah yang akan menjadi penyelamat kepada kita dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, bersama mukjizat, insya-Allah Allah Taala akan selamatkan, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan bacaan kita pada hari ini bermula pada ayat ke-87 hingga ke-90 ke-90 hingga 90. Okey. Separuh lebih sah. Ataupun Ustaz sampai 89 dululah, Ustaz. Boleh? Ya, Okey, 89. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim itu bacaan daripada ayat 87 hingga 89 untuk kita sama-sama memahami tentang apakah hakikat hidup kita ini, hati manusia ini, tentang interaksi bersama iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-86 kita berbincang tentang wa idza huyitum bitahiyatin, ya, apabila ada orang yang memberi ucapan penghormatan, maka apakah tanggungjawab kita sebagai orang yang beragama Islam? Fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kita kena balas dengan lebih baik ataupun sama. Maksudnya orang bagi assalamualaikum, kita balas dengan waalaikumsalam, ataupun lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau katakan di istilah yang kita belajar semalam, tahiyah ini bukan semestinya assalamualaikum. Ia adalah umum, maksudnya kalau ada orang memberi salam itu dalam bentuk good morning, kita pun membalas dengan good morning. Bukannya kita kata good morning kita balas good. Itu sahaja. Itu maksudnya kurang baik daripada apa yang orang itu sudah sampaikan. Kalau balas dengan lebih baik ustaznya, itu cara yang terbaik. Good morning, how are you doing? Okay, itu bahasa Inggeris ustaznya. Ataupun selamat pagi, apa khabar? Kita balas dengan lebih baik. Itu adalah seruan daripada ayat ke-86, ya, di mana kita bukan sekadar berinteraksi dengan orang Islam, tetapi kita menunjukkan akhlak yang mulia bersama dengan orang yang bukan Islam, kerana perjuangan Islam daripada perkataan salama itu adalah sejahtera. Kita menyebarkan kesejahteraan di mana jua kita berada. Maka di hujung ayat tersebut pada ayat 86 semalam Allah menyatakan innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah ini amat menghitung. Menghitung kerana apa? Salam yang kita balas itu Allah hitung. Niat kita memberi salam itu Allah hitung, dan Allah ini amat berjaga-jaga, amat menghitung. Ia adalah tanda bahawa kita ini amat serius untuk menjaga keamanan, memperjuangkan keselamatan dalam hidup kita, hingga Allah memberikan memberi salam kepada kita di akhirat nanti, sebagaimana kita belajar daripada surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi dengan Allah mengingatkan kepada kita sifat Allah yang amat mengira dan amat teliti, Allah menyatakan pada ayat 87, Allah lah sahaja yang perlu layak untuk disembah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang menguruskan segala-galanya di atas muka bumi ini. Kalau kita baca daripada surah Ar-Rahman pun, kita melihat ayat yang kelima, asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang memastikan matahari dan bulan itu pada perkiraannya itu adalah siapa? Allah Ar-Rahman. Maka sudah layaklah Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia untuk kita sembah ataupun kita jadi hamba. Ini yang diterangkan pada ayat 87. Kemudian Allah menyatakan la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih, pasti akan kami kumpulkan kamu pada hari kiamat yang tiada keraguan akan terjadinya. Siapakah yang lebih baik perkataan ataupun lebih benar perkataannya? Jadi di sini selepas dah Allah menyatakan tentang Allah ini sahaja yang layak disembah, Allah menyatakan semua orang akan dikumpulkan. Jadi sama ada orang itu beriman, hatinya hidup, ataupun orang kafir, hatinya mati, ataupun orang munafik, hatinya sakit, semuanya akan kumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan pada kita ni ustaz, ya, pasal apa? Pasal ada orang kata kita ni tak kisahlah nak buat apa. Ya, nak sakit hati ke, nak jadi munafik ke, jadi kafir ke, nak jadi apa ke, terpulang kan. Akhirnya kita mati juga. Memang kita akan mati, tetapi kita akan dikumpulkan di hari yang tidak ada keraguan. Jadi siapa yang lebih betul lagi perkataannya, ya, kalau ada yang kata bahawa betul ke ada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, betul ke akan ditanya balik? Mudah ceritanya ustaz, ya, kalau katakan orang sekarang sedang bekerja dan kemudian di hujung tahun kita kata ustaz, nanti kita akan bawa ustaz jumpa bos. Ustaz bila katakan nak bawa ustaz jumpa bos ataupun nak jumpa kepada pemimpin contohnya, kita mungkin akan mula dah betul ke cakap dia? Itu manusia yang cakap. Tetapi kalau Allah yang cakap bahawa Allah akan kumpulkan, akan tanya balik apa yang kita dah buat, maka ini adalah satu perkara yang menggetarkan dan patut diberi perhatian dalam kehidupan kita. Jadi selepas itu Allah mengingatkan kepada orang munafik yang harapnya bukan kita. Apa kata Allah pada ayat 88? Fama lakum,
ya, mengapa kamu fil munafiqin, kamu berpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Adakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak dapat menjalan untuk memberi petunjuk baginya. Jadi ini ayat yang ke-88 ini Ustaz ya, ini cerita tentang dalam hidup kita, kita bercampur macam-macam jenis orang. Ya, kadang-kadang kita terkesan dengan orang yang buat perangai dengan kita. Ya, ataupun kita juga yang buat perangai kan. Kita buat perangai, orang lain terkesan, orang lain buat perangai, kita terkesan. Jadi Allah kata, kalau orang lain buat perangai munafik ini, dia tidak beriman, dia membuat masalah, Allah menyatakan ini penting untuk kita tuan-tuan sekalian jelas tentang perkara ini, iaitu fama lakum fil munafiqina fi'atain. Ya, mengapa kamu pada orang munafik itu kamu berpecah kepada dua kumpulan, padahal Allah telah memalingkan bima kasabu. Okey, ceritanya apa? Ceritanya dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat dinyatakan bahawa Zaid bin Sabit, ya, meriwayatkan Rasulullah pergi ke Uhud untuk berperang. Beberapa orang dalam rombongan kembali ke Madinah. Orang munafik ni, ya, dia patah balik. Kalau ikut riwayat 1000 orang Islam, 300 patah balik. Jadi pada waktu itu ada sahabat kata kita bunuh sahaja mereka yang patah balik. Ada di kalangan mereka kata kita tidak akan membunuh. Jadi ada dua kumpulan di sini. Maka kerana mereka ini bertelagah, orang Islam ni yang masih lagi beriman, Allah turunkan ayat ini pasal apa? Pasal sebenarnya wallahu arkasahum bima kasabu. Allah sudah palingkan mereka kerana apa yang mereka buat. Jadi sebenarnya kalau katakan kecoh-kecoh sangat, kan, pasal orang lain yang buat masalah, sebenarnya kecoh-kecoh itu menyebabkan orang Islam makin lemah, ya. Tetapi lebih daripada itu ialah apa? Sebenarnya kita sebagai manusia tak boleh nak beri hidayah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Siapa dah disesatkan, kita tak boleh nak beri hidayah, dan siapa yang disesatkan tidak ada jalan untuk dia mendapat hidayah. Jadi ceritanya apa? Daripada kita fokus pada orang sana, orang A, orang B yang bermasalah, lebih baiklah kita fokus pada apa tuan-tuan sekalian? Kita fokus pada hidayah pada kita. Ya, kita baca Quran, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau dalam keluarga ke dalam masyarakat, kita akan jumpa orang yang mungkin ada buat sesuatu yang mengecewakan kita kerana iman, ya. Dan pada waktu itu, apakah jalan yang kita belajar daripada ayat 88? Kita fokus kepada hidayah pada diri kita. Baca Quran, istighfar, kita tengok balik saya ni ada kekurangan ke tidak. Jangan asyik nak melihat kekurangan orang lain menyebabkan kita boleh bertelagah antara satu sama lain. Inilah yang kita ingin sampaikan. Mari kita sama-sama lihat pada senario pertama dalam karikatur di atas skrin, iaitu bila ayat 87 ini sebenarnya apa? Kita bercerita tentang Allah membawa kita, mengingatkan kita kepada keimanan. Mari kita tengok situasinya. Ya, kalau kita dapat pencerahan daripada ustaz ke, daripada penceramah ke, sebenarnya ini ayat yang dalam perjuangan di medan perang ataupun menguruskan masyarakat di Madinah, kita sedar bahawa Allah adalah sumber kekuatan dan kita akan dikembalikan. Jadi yang perlu kita beri fokus ialah apa? Kepada kekuatan kita. Kekuatan kita, iman kita, ibadah kita, fokuskan kat situ. Pasal kadang-kadang ustaz ya, bila kita tak fokus pada kita, kita akan cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, memang tak bertepian. Ya, dan kita tak boleh kawal pun. Tetapi kalau kita tahu bahawa Allah lah yang la ilaha illahu, Allah akan kumpulkan kita dan Allah akan tunjukkan kita jalan terbaik. Lebih baik kita fokus kepada perkara tersebut. Dan seterusnya Allah menyatakan tentang apakah ciri orang munafik ini pada ayat ke-89, ya. Kalau ustaz boleh baca sekali lagi ayat 89 tu, agak panjang, ya. Tetapi ayat 89 ini cerita membongkar siapa orang munafik, dan kita harap kita bukan sebahagian daripada ayat 89 ini. Sila ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Ayat ke-89 kita ulang sekali lagi. Kalau kita perasan 2-3 muka surat sebelum ni, ayat sebelum ni Allah Taala telah menceritakan tentang ciri-ciri perangai orang-orang munafik ini, dan juga ayat sebelum ni cerita tentang bagaimana kita nak mendepani orang-orang munafik. Hari ini Allah Taala masih lagi cerita bagaimana kita nak menyikapi orang-orang munafik ini. Kita kena bersatu, tak boleh berpecah belah.
bila mendapati orang-orang munafik di zaman Rasulullah, ia jelas tak pergi berperang, tak pergi berhijrah dan sebagainya. Kerana hijrah itu bukti keimanan. Adapun zaman kita hari ini, kita tidak boleh mengecop itu secara jelas bukti itu. Tapi apa yang boleh buat, ciri-ciri ini kita perlu berhati-hati, supaya pertama kita tak jadi munafik. Kita bimbang kita pula yang kata orang kita yang munafiknya, kita bimbang. Sebab kita bimbang hati kita bertemu dengan Allah, Allah rupanya hati kita tercela iman kita. Dan yang kedua, kita boleh kenal ciri-ciri orang munafik. Pertama, tak kenal diri kita. Kedua, kita kenal. Dan yang ketiga, sudah pastilah untuk kita berhati-hati dengan golongan ini. Kerana golongan ini sudah pasti akan buat sesuatu yang tak baik, Ustaz. Baik, ya. Baik, saya baca ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 89, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Ini sebenarnya akan dilakukan oleh mereka, Ustaz. Ya. Orang-orang yang munafik ini sebenarnya mereka waddu, daripada perkataan mawaddah itu. Dia maksudnya amat-amat sangat. Ya, bukan sekadar turidun ya ataupun sekadar tuhibbu, tapi waddu ya. Waddu, Waddu yang ada kaitan dengan waddah, mawaddah. Jadi kalau biasa orang cakap surah Ar-Rum tu, kalau orang nak kahwin orang cakap mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Maksudnya waddu maksudnya mereka nak sangat. Nak sangat. Kita ingat Ustaz pernah kupas ayat ni. Wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di iman kuffaran. Sebab hasadan dalam diri mereka. Hasad. Asasnya hasad. Pasal apa? Pasal mereka nak kalau boleh semua benda yang baik-baik ni datang pada mereka. Tapi baik-baik itu adalah dunia saja. Kalau dia tahu baik itu adalah iman dan kitab, maka dia nak sangat kepada keimanan, dia akan silakan, dan dia pun akan sama-sama beriman kepada kitab dan juga rasul. Tapi waddu yang mereka nak ini kesungguhan, kecintaan yang amat sangat ini untuk lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, ataupun menjadi sama seperti mereka dalam kekufuran. Jadi dalam hati mereka ini kalau kita lihat sepanjang al-Quran ada kaitan dengan hasad, ada kaitan dengan tidak puas hati dengan kebenaran. Jadi fala tattakhidhu minhum awliya, jangan ambil sebagai awliya sampai mereka ini berhijrah fi sabilillah. Jangan ambil sebagai kawan, sebagai pelindung. Ini perkara mindset yang kita kena bina, faham pada waktu ini juga, bahawa kalau kita berjumpa dengan orang yang nak bawa kita kepada kekufuran, tidak mengutamakan keimanan, maka kita perlu pastikan kita jangan jadikan ia sebagai rakan pelindung. Kita berinteraksi tak ada masalah, tetapi kita jangan terlampau-lampau sangat sehingga mereka mengganggu keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan kalau jumpa orang yang begini, kalau mereka berpaling daripada iman, fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, ya, tawan mereka, bunuh mereka, masya-Allah, di mana saja kamu mendapati mereka. Ini ayat yang kontroversi, Ustaz. Kan? Ini adakah saya kena buat hari ini, kan? Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut tentang perkara ini, kita nak bincang lepas rehat nanti, kita tengok dahulu perkataan kita pada hari ini.
iaitu jamaah yang Allah nyatakan pada ayat 87 berulang sebanyak 129 kali. Maksudnya apa? Mengumpulkan. Ya, kalau kita solat berjemaah, kita solat berkumpul, maka Allah menyatakan jamaah ini la yajma'annakum pada ayat 87. Allah yang maha memerhati kita beri salam ke tidak, menyebarkan kesejahteraan atau tidak. Allah pasti akan kumpulkan kita dan Allah akan memberi balasan kerana perjuangan kita yang memperjuangkan kesejahteraan. Ya, tetapi kita mungkin akan tertanya-tanya, mengapa ada cari, tawan, bunuh kepada orang-orang yang munafik tadi? Ya, adakah kalau kita dapat jumpa orang munafik kita bunuh? Kita lihat sebentar lagi, kita nak tengok dahulu satu pengumuman tentang Yayasan Veteran Malaysia. Ya, mari sama-sama kita lihat. Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia adalah satu usaha untuk kita menyokong mereka yang memperjuangkan keamanan dan keselamatan negara ini. Tuan-tuan boleh menyumbang di nombor yang tertera dan kita doakan agar sebagaimana ATM berhasrat untuk bukan sekadar mereka bukan nak berperang, tapi mereka nak memastikan negara ini tidak berperang. Maka sebenarnya ayat dalam muka surat 92 ayat 89 tadi, adakah kita kena tawan bunuh kalau jumpa orang munafik? Kita berhenti sebentar, kita sambung selepas ini My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Allahu la لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada semua penonton-penonton kerana sentiasa setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, saya nak seperti biasa mengingatkan kepada semua sahabat-sahabat untuk sama-sama kita bertemu, kita meramaikan lagi ukhuwah kita di platform rasmi yang kita sediakan. Kita ada Sahabah Al-Quran My #Quran Time, iaitu Facebook, dan juga My #Quran Time. YouTube juga boleh tonton pada My #Quran Time Official dan Instagram My Quran Time Official. Alhamdulillah, kita dapat sama-sama berkongsi maklumat, ilmu dan kita ukhuwah Islamiah kita insya-Allah. Baik, seperti biasa kita nak belajar sedikit ilmu tajwid dan kita sedang membicarakan tentang sifat-sifat huruf. Sekarang ni belum lagi masuk satu persatu. Kita masih lagi menyebut tentang nama-nama sifat, jumlah bilangan dan kelebihan dan sebagainya. Hari ini kita nak melihat apakah yang disebut sebagai sifat-sifat yang berlawanan. Saya dah sebut sebelum ni kita ada 10 sifat berlawanan. Hari ini kita sebut dulu 6 sifat, iaitu 3 lawan 3. Masih lagi berkenaan dengan sifat lazimah. Sifat lazimah apa? Boleh faham dari sudut tajuk dia. Lazimah, lazim maksud macam ni. Sifat yang lazim ada pada setiap huruf. Macam mana keadaan huruf tu? Sama ada dia berbaris ke, ataupun dia mati ke, ataupun dia atas, bawah, depan dan sebagainya, dia tetap ada sifat. Sifat berlawanan, yang pertama isti'la. Isti'la lawan dia istifal. Kita sebut nama dia dahulu. Tuan-tuan mungkin boleh sebut di rumah. Isti'la lawannya istifal. So sifat yang ketiga lawan bagi sifat yang keempat. Sifat yang ketiga apa? Itbaq, lawannya infitah. Okey, sifat yang kelima yang merupakan lawan bagi sifat yang keenam, iaitu sifat ismat, lawan dia ialah idlaq. Ini 6 sifat yang kita ada lagi baki 2 sifat, iaitu lagi baki 2 sifat berlawanan yang mencukupkan 10 sifat yang berlawan. Apakah dimasukkan isti'la dan istifat, itu kita akan terangkan satu persatu. Apakah isti'la? Apakah huruf-huruf yang bersifat dengan sifat isti'la, dan apakah yang kita perlu sebut huruf itu supaya sifat isti'la itu ada
pada huruf tersebut. InsyaAllah kita akan kupas dengan lebih mendalam satu persatu insyaAllah pada episod yang akan datang. Baik, kembali kepada Ustaz Fas. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi bercerita tentang sifat tadi Ustaz ya. Bila Ustaz cakap tentang sifat tadi itu, kenal sifat agar huruf itu agar kita berjaga-jaga ya, jangan terbabas ya, jangan tersilap. Pada hari ini pada halaman 92 juga kita lihat sifat-sifat munafik ya yang Allah jelaskan ini bukan suruh kita jadi munafik ya, untuk kita berjaga-jaga, jangan terbabas yang Ustaz cakap tadi itulah. Jangan sampai kita jadi orang munafik, naudzubillah min zalik, ataupun kita tidak mahu kita ini tertipu dengan orang-orang yang berada di sekitar yang ada ciri-ciri ini ya. Tapi jangan kita gelar terus kan. Pada zaman Nabi dapat terus wahyu orang ini munafik atau tidak ya. Kita zaman ini tak tahu. Jadi kita kalau nampak perkara tak betul, kita tabayun dulu. Tapi kalau dah sampai penuhi ciri-ciri yang ada di dalam halaman ini, maksudnya kita kena buat apa yang Allah beritahu di dalam muka surat ini. Jadi mari sama-sama kita menyambung ya. Kalau tadi kita ada persoalan Ustaz ya, bila jumpa pada ayat 89 itu kata Allah fa in tawallau fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, iaitu jika mereka berpaling daripada iman maka tawanlah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka. Ayat inilah kalau waktu di luar negara dahulu orang kata ini ayat teroris dalam Islam ya. Adakah betul kefahaman maksudnya jumpa saja dia salah sikit nampak macam orang kafir je bunuh? Sebenarnya bukan. Ini maksudnya ialah jika mereka berpaling itu ialah mereka ini tidak mahu untuk orang Islam ini melakukan kebaikan ya. Dia yang dinyatakan tadi waddu law takfurun pada ayat yang ke-89. Dia nak kepada orang Islam kembali pada kufur ya, kembali pada kufur, keluar daripada Islam, dan juga jangan buat segala perkara keimanan. Maka orang ini adalah musuh ya, dan bila musuh, mereka inilah yang sebenarnya dibenarkan untuk ditawan dan juga dibunuh jika bertemu dengan mereka. Bertemu di mana? Bertemu di medan perang ya, di medan perang. Tetapi bukannya kita jumpa orang tu tak bagi kita solat, kita rasa kita nak terus bunuh bos pasal bos tak bagi solat. Bukan begitu ya. Itu bukan kefahaman ayat ini. Kalau kita guna kefahaman inilah yang menjadi idea dalam Daesh ke dalam kumpulan-kumpulan yang menghalalkan kepada bunuh orang lain ya, tanpa asas daripada sesebuah negara. Dia ada peraturan Ustaz ya. Poin penting, ada peraturan. Yang penting kita tahu bahawa kita kena hidup bersama harmoni, dan kalau ada orang yang cuba untuk membawa kepada kekufuran, institusi kepimpinan perlu mengambil tindakan ya. Tindakan itulah seperti tadi, mungkin perlu dipenjarakan ataupun perlu dibunuh kerana dia mengganggu kepada keamanan sesebuah negara. Maka pada ayat yang ke-90-91 menyambung ya, penjelasan lebih lagi tentang kumpulan seterusnya. Mari kita baca sama-sama ayat 90 hingga 91. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Begitu ayat yang begitu mencabar pada hari ini dan saya pesankan pada diri saya sendiri, kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran yang saya sayangi, jangan kita faham Al-Quran dengan cara kita sendiri. Sudah pastilah kita kena bertemu dengan para ustaz, orang-orang yang dalam bidang ini, supaya kita tidak salah menggunakan ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat yang mudah difahami kan, iaitu ayat berkaitan dengan akhlak, melakukan kebaikan dan sebagainya. Ada ayat-ayat yang perlu kita baca dan kita fahami, dan bukan terus kita bertindak. Pasti kita kena berada pada jalan yang betul lagi, insya-Allah. Baik, kita akan terus baca ayat yang ke-90, melengkapkan lagi dua ayat 90 dan juga 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dua ayat yang panjang, ayat 90 hingga 91 ini menerangkan kumpulan seterusnya Ustaz ya dalam masyarakat. Itu sebabnya surah An-Nisa ini memberi peraturan kita dalam rumah, bagaimana menguruskan cabaran dalam rumah ya, apakah hak, tanggungjawab. Kemudian kita bercakap tentang masyarakat, ada pelbagai jenis manusia yang ada yang perlu kita sedar ya, agar apa? Agar kita dapat menguruskan kepelbagaian itu dengan cara yang terbaik atas dasar iman. Maka pada ayat yang ke-90 ini Allah menyambung sebentar tadi. Kalau ayat yang ke-89 cerita pasal orang-orang yang ingin ya membawa orang Islam kufur Ustaz ya. Orang munafik ini dia sifatnya membawa kekufuran sebagaimana mereka pernah kufur, fatakunu nasawa ya. Kalau boleh mereka nak kita orang beriman sama dengan mereka ya. Pasal apa? Pasal mereka ni ada agenda, mereka tidak suka kepada keimanan. Baik. Pada ayat yang ke-90 ini apa pula kekecualian yang Allah bawakan? Kecuali orang yang meminta perlindungan pada suatu kaum yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka rasa keberatan untuk memerangi kamu atau menghendaki memerangi kamu, sekiranya Allah menghendaki nescaya diberikannya kekuasaan pada mereka. Panjang ayat tersebut Ustaz ya. Jadi ceritanya apa? Ceritanya kalau kita jumpa orang yang nak membawa kepada kekufuran ya, ia perlu diperangi. Ya, diperangi dengan mengikut institusi. Tuan-tuan kena ingat, dengan institusi, jangan kita membuat penilaian sendiri. Ya, ia biarkan peringkat pemerintah, ketua untuk menilai adakah orang ini dia membawa kepada kekufuran, menyebabkan bahaya dalam sesuatu masyarakat. Baik, itu ayat 89. Kecuali kalau orang itu tidak beriman, dia tidak beriman ya. Dia sudah pun membina mithaq, ada perjanjian, au ja'ukum hasirat. Dia ini rasa berat untuk dia menyerang ataupun memerangi kamu, memerangi orang di bukan Islam. Kalau orang begini, apa yang kita nak kena buat? Kata Allah, kalau orang begini, fama, di hujung itu, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Ya, jangan cari pasal, berikan mereka untuk aman dalam kehidupan di negara ataupun di negeri kamu. Ceritanya ini istilah yang digunakan oleh ulama sebagai ahli zimmah. Ya, kafir, orang yang bukan Islam, tetapi zimmi iaitu dia ada perjanjian dan dia tidak menyerang kepada orang Islam ya. Kata Allah, dia sebenarnya kalau Allah bagi kuasa mungkin dia akan serang ya, tetapi kalau dia tak serang ya, Allah nyatakan fa inin tazalukum falam yuqatilukum ya, maka jika mereka membiarkan kamu, dia biarkan, dia tidak bunuh, wa alqau ilaikumus salam, dan mereka menawarkan perdamaian, jangan cari pasal. Maksudnya jangan diperangi mereka, malah kita perlu sebagai orang Islam melindungi orang-orang bukan Islam yang digelar zimmi ini. Ini yang jelas pada ayat 90. Baik. Ayat 91 ada lagi satu kumpulan. Okey, satu lagi kumpulan siapa? Satajiduna akharin, yang lain pula, yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Jadi aman bersama orang Islam dan aman juga bersama dengan orang yang bukan Islam. Apakah berlaku?
jika mereka ini fa illam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak menjauhi kamu, wa yulqu ilaikumussalam, mereka tidak menawarkan kepada kamu kedamaian, wa yakuffu, dan mereka menahan tangan mereka, ya, maksudnya mereka ini akan memerangi kamu, fakhudhuhum waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, kenalah tawan dan bunuh mereka di mana sahaja kamu mendapati mereka. Yang ini lebih keras, Ustaz. Ayat 91 ni lebih keras daripada ayat 89. Tadi 89 tu kalau jumpa je. Yang ini kena cari. Cari, ya, itu apa? Tawan mereka dan bunuh mereka. Ini lagi ganas ni. Macam mana kita nak ni? Adakah kita kalau rasa-rasanya siapa orang yang kita kena cari ini? Bukan asalkan bukan Islam saja kita cari, bukan, tuan-tuan, ya. Ini kena pastikan betul-betul, memang kena bagi perhatian betul-betul ayat ini. Ini kepada orang yang pertama apa? Tidak menjauhi kamu, ya, maksudnya dia tidak biarkan kita, tak beri peluang orang Islam beribadah, satu. Wa yulqu ilaikumussalam, tidak menawarkan perdamaian, dan mereka ini tidak menahan tangan mereka untuk perang. Maksudnya orang yang nak memerangi kita, Ustaz, dia memang cari pasal untuk bunuh orang Islam. Sekarang ni kalau di China contohnya, kan, yang dia pergi bunuh orang Islam, ya, dia tak benarkan orang Islam beribadah, berpuasa. Orang begini, ya, kalau katakan ada negara Islam yang bersedia mengamalkan ayat 91 ini, kalau boleh pergi tawan dan perangi mereka. Pasal mereka buat perkara yang dijelaskan tadi. Tapi kalau dia bukan Islam tapi dia tak kacau, memang dia nak hidup bersama, itu cara menguruskannya seperti ayat 90 sebentar tadi. Itu sebabnya di hujung ayat 91 itu, wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, iaitu maksudnya apa? Maka tawanlah mereka, bunuh mereka, dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka. Maksudnya ada bukti jelas, ya, yang jelas untuk memerangi mereka, maka perlu berperang. Kerana apa? Kerana mereka membuat kekacauan kepada sesebuah negeri ataupun negara ataupun dunia. Dan kita perhatikan sekarang, ya, ada negara dia tak benarkan orang beriman. Puasa tak boleh, makan halal tak boleh, malah diperkosa dan dibunuh. Orang ini sebenarnya yang menepati kepada ayat pada perkara ini. Jadi situasi kedua inilah yang kita boleh perhatikan di atas skrin sekarang ini, iaitu apa? Mereka mempromosikan pergaduhan, mempromosikan agar menyerang kepada negara ataupun orang-orang yang berbuat baik. Kalau inilah sifatnya, maka bagaimana mensikapi mereka, itu yang ditunjukkan oleh Allah pada ayat yang ke-91. Tapi kalau mereka tak kacau, kita hidup aman damai, agama masing-masing, ya, maka kita perlu memastikan kita mengamalkan ayat 90 yang kita baca sebentar tadi. Jadi hari ini memang ayatnya mencabar, Ustaz, ya. Saya pun kena mengakui perkara ini dulu ketika di US, ketika peristiwa September 11, orang bukan Islam bawa muka surat ini. Saya tak boleh jawab, Ustaz. Tak boleh jawab. Pasal apa? Bila mereka kata Islam teroris, tengok ayat ini, ayat 89, jumpa di mana saja, bunuh dan tawan, kan. Ayat 91, pergi cari orang, bunuh, kan, tawan dan bunuh. Saya pun rasa mencabar nak menjawab. Tapi rupa-rupanya ada kumpulan manusia tertentu sahaja yang dibenarkan begini. Pasal apa? Pasal ia mengganggu, tuan-tuan. Ia mengganggu kepada orang-orang yang ingin beriman, nak sembahyang, bukan kacau orang pun, ya, nak baca Quran. Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan nak baca Quran, tiba-tiba ada orang kata jangan baca Quran dan dibunuh orang yang baca Quran. Ia pernah berlaku di Turki, pernah berlaku sekarang ini di China contohnya. Kalau ia pernah berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baru boleh buat ini, ya, dan perlu ikut institusi, kena tanya pemimpin setempat baru boleh laksanakan. Jangan ambil penilaian sendiri. Kerana apa? Kerana itu bersalahan dengan kefahaman pada halaman 92 ini. Jadi mungkin Ustaz ada sesuatu ingin memberi komentar dari segi bacaan ataupun kandungan halaman ini, Ustaz. Yalah, saya bila baca ayat 2-3 halaman sebelum ni, termasuk hari ini juga, saya risau kepada diri sendiri saya lah. Saya hari ini orang panggil saya Ustaz, nama saya Ahmad, nama Muslim semua, kan. Tapi kita bimbang jugalah hati kita di sisi Allah, kita tak tahu macam mana, dan juga pengakhiran hidup kita. Kita bimbang. Saya ingat ada seorang ulama tu dia buat madah lah. Dia kata, aku tak tahu nama aku apa di sisi Allah.
sama aku nama aku ni Muslim atau kafir. Betul. Aku takut hati aku ni tercela keimanan di sisi Allah. Maka kita mengharapkan dengan pencerahan yang Ustaz bagi hari ini, kita dapat tahu sifat-sifat munafik dan kita dapat tahu bagaimana cara kita nak menyikapi mereka, dan kita kena berhati-hati dengan sikap ini supaya mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita ciri-ciri ini, Ustaz. Dan bila Ustaz cakap tentang tercalar iman itu, orang munafik ini, pasal ada juga di kalangan di Facebook yang bertanya, munafik ini dekat mana kan? Dan kalau katakan kita jumpa, nak buat apa kan? Adakah kita kena bunuh kan? Hari ini kita sudah jelaskan bahawa dia bukan sekadar personal punya penilaian, dia peringkat negara, dan kalau dia membina kekacauan di sesebuah negara. Satu. Yang keduanya ialah ada beza di antara mukmin, orang beriman, orang kafir yang tidak beriman, dengan munafik ini. Munafik ni orang dia nak beriman, tetapi dia kembali tidak beriman. Dia apa istilahnya kalau Allah gunakan pada ayat yang ke-91 ni, Allah nyatakan urkisu fiha. Ya, rakasa itu maksudnya ialah Allah balikkan. Mengapa Allah balikkan? Bukan kerana Allah suka-suka. Kalau kita tengok pada ayat 88 tadi itu ialah arkasahum bima kasabu. Kerana apa yang mereka buat. Mereka buat apa? Mereka ni nakkan glamour. Mereka nakkan harta. Halal ke tak halal, jalan. Mereka nakkan semuanya indah-indah. Dia nakkan dunia. Ya, dia tidak mahu untuk bersusah-susah untuk berjuang untuk orang lain. Mereka menindas orang lain. Semua bima kasabu itulah yang menjadikan arkasahum, Allah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Jadi kita kena ambil perhatian Ustaz ya. Maksudnya kita kena jaga-jaga hati kita ni, jangan minat perkara-perkara begitu. Ya, sebagai panduan bersama kita, dan ayat ini memang mencabar, tetapi sebenarnya ia menegaskan kepada kita jangan main-main tentang keimanan. Ya, keimanan ni kena jaga dan jangan kacau keimanan orang lain. Kalau kita tak beriman sangat, taklah tinggi sangat, jangan kacau. Asyik nak baca Quran saja, jangan kacau. Ya, pasal apa? Pasal kalau di tempat kerja ada orang nak menuju pada iman, kita pula yang kacau. Kita yang kacau. Sebenarnya Allah memberi amaran dengan halaman yang ke-92 ini. Jadi membawa kita kepada apakah dua situasi menyeluruh halaman ini secara ringkasnya. Situasi yang pertama yang kita belajar awal tadi, kita bercakap tentang seorang cikgu yang berceramah, yang menyampaikan tentang keesaan Allah Subhanahu Taala. Dalam kita berjuang dalam hidup kita ini, pastikan kita ingat yang paling pasti kita akan dikumpulkan di akhirat nanti. Dan situasi kedua sebelah kanan itu ialah jangan kita menjadi sebagai batu api di dalam masyarakat untuk menggaduhkan, menjadikan orang bergaduh, bermusuh dan berbunuh antara satu sama lain, kerana ini adalah penyangak bagi sesebuah negara yang perlu dihapuskan. Kita membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama pada ayat yang ke-88, jangan berpecah dan jangan menyokong kepada siapa? Golongan orang yang hipokrit, ya, yang ingin bawakan kebaikan untuk diri saja, memporak-porandakan masyarakat atau negara. Yang pertama, jika ada pihak yang tidak beriman ingin berdamai, kita berdamai. Ya, kita berdamai. Kita tidak menjadi kumpulan orang Islam, bukan orang yang suka berperang dan suka berbunuh. Yang ketiga, jangan beri peluang kepada orang yang memusuhi dan ingin menghancurkan kita secara jelas. Mengacau negara, mengacau negeri, orang-orang ini perlu diuruskan dengan panduan ayat 91. Mari sama-sama kita doa agar negara ini terus aman, tidak diganggu oleh individu yang hipokrit yang mengganggu keamanan negara, negeri dan keluarga kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami semua ya Allah daripada sifat munafik ya Allah. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riya yang ingin menunjuk-nunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kekalkanlah, tetapkanlah kami dalam iman ya Allah. Kekalkanlah hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Kami sangat takut, ya Allah. Kami sangat bimbang, ya Allah, bila kami bertemu denganmu, ya Allah. Jangan biarkan kami mati, melainkan kami dalam keadaan menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami mati, melainkan kami dalam keadaan menjadi orang-orang Islam, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang salih, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah menerima mengumpulkan kita Ustaz ya di kalangan orang-orang yang soleh, tidak rosak hatinya, tidak memusuhi kepada perkara keimanan, dan malah kitalah orang-orang yang meneruskan jalan iman, jalan para salafus saleh, para nabi, siddiqin, syuhada pada zaman terdahulu. Kita ingin sebarkan perkara ini, kefahaman yang benar tentang halaman ini dalam Wakaf untuk Ummah sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang dan kita edarkan mushaf dan kita kempenkan Al-Quran difahami dengan cara yang betul. Umat Islam adalah umat yang memperjuangkan keselamatan dan kita tidak mahu negara ini dicacah-merbakan oleh mereka yang ada kepentingan peribadi. Maka mereka ini cuba untuk berlagak baik tetapi rupa-rupanya merosakkan keadaan semasa. Itu yang kita ingin ketepikan dan tidak beri peluang berada dalam negara ini. Terima kasih diucapkan pada semua. InsyaAllah kita bertemu pada jam 5 petang, jam 10 malam dan juga 6 pagi. Kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT. Terima kasih diucapkan pada Mufas yang membawakan rancangan My Quran Time ini. Bertemu lagi, baca, faham, amal insyaAllah.